Ujang, penolong kanan pentadbiran Puan Eni Rashidah binti Kamarudin, penolong kanan hal ehwal murid, Puan Salina binti Maniran, penolong kanan co-curriculum, barisan guru kanan mata pelajaran, kaunselor sekolah, barisan guru yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia dan kasih sayangnya mengumpulkan kita pada hari ini bagi menjayakan program ladap siri kedua bagi tahun 2022. Rakan-rakan guru sekalian, yang menggerakkan kita hadir ke sini adalah Dia yang Maha Kuasa. Tahniah dan bersyukurlah kerana Dia memilih kita menambah ilmu yang sedia ada. Usah ditanya minggu keberapa, usah difikir apa yang menghantui minda. Lapangkan seketika, ikhlaskan diri kita dan kita sama-sama menambah ilmu demi anak murid tercinta. Untuk memberkati majlis kita pada petang ini, dengan segala hormatnya, dijemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Salahuddin bin Abdul Rani untuk membacakan doa. Dengan ini, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Salahuddin bin Abdul Rani atas bacaan doa sebentar tadi. Bagi pihak majlis, kami mengalu-alukan kedatangan penceramah program ladap guru siri kedua bagi Sekolah Menengah Agama Teluk Kemang pada hari ini. Terima kasih atas kesediaan Tuan untuk bersama-sama berkongsi ilmu kepada warga pendidik Smart Camp untuk dijadikan panduan dan pembaharuan dalam kehidupan kami, insya-Allah. Hadirin sekalian, ingin juga dibacakan di sini sedikit biodata penceramah kita pada hari ini. Dimulakan pada tahun 2008, beliau bertugas di Lembaga Peperiksaan di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kemudian pada tahun 2012, beliau berpindah ke Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Putrajaya. Kemudian pada tahun 2015, beliau berpindah ke Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Cawangan Tawang, Sabah. Kemudian pada tahun 2017, dinaikkan pangkat sebagai Ketua Nazir Cawangan di Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Cawangan Sandakan, dan 2019 sehingga kini dipindahkan ke Jemaah Nazir Negeri Sembilan sebagai Nazir Kanan. Tanpa melengahkan masa lagi, dijemput Encik Rohaizat bin Ruslan untuk menyampaikan ceramah ataupun taklimat berkaitan laluan Guru Cemerlang. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang berusaha Encik Muhammad Nasaruddin bin Muhammad Asif, barisan pentakbir, guru-guru, rakan saya, rakan sejawat saya, nadia sekolah, semua insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, jadi terlebih dahulu saya mengucapkan berbanyak terima kasihlah kepada pihak tuan rumah yang diterajui oleh tuan pengetua kita, Ustaz Nasaruddin, kerana menjemput kami pada petang ini untuk menyampaikan sedikit ilmu yang berkaitan dengan laluan guru semalam. Itu yang saya diberitahu lah. Kebetulan pula saya sebagai penyelaras di Jemaah Nazir Negeri Sembilan untuk penilaian guru cemerlang. Bukanlah saya seorang yang menilai, maknanya boleh katakan semua Nazir di Negeri Sembilan dan di seluruh negara terlibat dengan penilaian ini, dan saya di Negeri Sembilan ini sebagai penyelaras sahaja. Jadi terima kasih sekali lagi kepada pihak sekolah kerana memberi kepercayaan kepada kami untuk hadir pada petang ini dan bersemuka dengan tuan-tuan, dan saya dikhabarkan ada juga di dalam secara talian. Ini kumpulan yang mana yang dalam talian? Dirakam. Okey, bukan ada yang dibuat secara online, tak ada ya. Okey. Baik, jadi kehadiran saya untuk menyampaikan dan menjelaskan kepada tuan-tuan tentang penilaian guru cemerlang. Okey. Jadi saya ni dah 3 tahun tak bercakap dalam keadaan situasi macam ni. Kalau di Sabah tu kerap acap kali saya dijemput untuk bercakap. Mungkin dalam masa tak lama tak bercakap ni tak apa-apa, selesa lah sebab dah lama tak bercakap. Kalau disuruh mengajar lagilah tak boleh nak mengajar sebab dah lama sangat meninggalkan dunia guru di sekolah. Saya tinggalkan sekolah pada tahun 2008. 2008 sampai ini saya, kurikulum saya sendiri pun saya pun dah tak tahu dah memang saya dah tak tahu dah macam mana perkembangan terkini. Bila duduk bahagian ni kita lose contact dengan kurikulum yang diajar. Baik, jadi pada petang ini saya akan menjelaskan kepada tuan-tuan tentang proses bagaimana kita nak memohon guru cemerlang. Jadi saya yakin tuan-tuan yang hadir ni sama ada hadir untuk mendengar dan berminat untuk menjadi guru cemerlang ataupun hadir kerana terpaksa dan dipaksa untuk mendengar guru cemerlang. Tapi saya mengharapkan tuan pengetua yang hadir pada petang ini adalah mereka-mereka yang bersemangat untuk mendengar dan bercita-cita untuk menjadi guru cemerlang. Okey. Kenapa perlunya kita ni jadi guru cemerlang? Ada banyak perkara yang akan saya sampaikan, yang akan saya terangkan kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan jelas kenapa kita perlu menjadi guru cemerlang. Baik. Saya nak tanya tuan-tuan. Berapa orang di kalangan tuan-tuan, sepanjang perkhidmatan pernah mohon guru cemerlang dan pernah menjadi guru cemerlang? Katakan. Pernah mohon dan pernah dilantik sebagai guru cemerlang. Katakan. Tengok tuan-tuan. Belajar ramai cemerlang, tapi guru sendiri pun tak ada yang cemerlang. Tengok-tengok. Yang satu lagi dia mohon guru cemerlang tetapi tak pernah dilantik, tak pernah dilantik sebagai guru cemerlang. Ada tak di kalangan tuan-tuan? Pun tak ada juga. Okey. Yang ketiga, yang ketiga ni dah tentulah jawapan dia ada. Yang ketiga ni maknanya tuan-tuan tak pernah mohon langsung dan tidak pernah berhasrat untuk memohon. Betul tak? Memang tak pernah berhasrat nak mohon. Ya. Ataupun ada yang berhasrat mohon tetapi tak mohon-mohon lagi. Ada tak di kalangan tuan-tuan? Berhasrat nak mohon tapi sampai hari ni tak sampai seru lagi. Ada? Tuan-tuan serius, saya pun jadi serius. Jangan risau dengan Nazir. Saya ni, saya dengan tuan-tuan kalau tuan-tuan kenal saya bukanlah seperti Nazir-Nazir yang tuan-tuan takut. Tuan-tuan boleh bercakap, boleh berbincang, kita berbincang sebab ini peluang tuan-tuan untuk mendapatkan maklumat
Sebab bila kami pergi nanti, bila kami tinggalkan sekolah ini nanti, tuan-tuan banyak maklumat nanti lah tuan-tuan tak dapat. Kalau tuan-tuan yang diam, dia ada dua kemungkinan, sama ada tuan-tuan diam, tuan-tuan terlalu faham, atau tuan-tuan diam kerana tuan-tuan tak faham langsung. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan kalau ada perkara yang terbuku dalam fikiran tuan-tuan, tolong tanya kepada saya ataupun boleh respon setiap kali sepanjang saya menyampaikan. Okey, saya nak tanya tuan-tuan, kenapa tuan-tuan tak mohon guru cemerlang? Okey, saya ada saudara nama, saya akan panggil. Kalau tuan-tuan tak nak angkat tangan, saya panggil nama tuan-tuan. Di dalam kelas ni kena banyak tu, saya pun kena bercakap ni, kena buat berdiri. Saya tak nak bercakap sebab ni guru cemerlang, kena bercakap sebagai guru lah, kan? Okey tuan-tuan, kenapa tuan-tuan tak nak mohon sebagai guru cemerlang? Jawapan takkan tidak ada. Kita brainstorm. Tak yakin. Pertama, tak yakin. Lagi? Membebankan. Membebankan. Kalau jadi guru cemerlang, membebankan. Dah jadi guru akademik, guru biasa pun dah beban. Jadi guru cemerlang, lagi terbeban. Okey lagi? Nak pencen, kan? Tunggu masa nak pencen. Macam saya lagi 3 tahun pencen, macam tuan-tuan juga ada sebahagian daripada tuan-tuan pun tunggu masa je lah nak pencen, kan? Jadi buat apalah lagi nak guru cemerlang ni lah. Okey lagi? Takut Nazir datang tu bukan sebarang orang, kan? Kalau pengetua pun kita takut, apa tak lagi Nazir, kan? Itu pun satu sebab juga. Kalau saya duduk macam tuan-tuan pun, itu juga jawapan saya. Macam mana tuan-tuan bagi jawapan. Lagi? Jangan tengok yang belakang ni. Saya terbuka pula yang belakang ni. Ini antara contoh lah. Saya yakin boleh ke saya, kan? Itu antara contoh. Lain daripada itu, apa lagi yang tuan-tuan fikir? Kalau nak mohon guru cemerlang ni, yang menyebabkan kita tak nak jadi guru cemerlang. Dokumentasi banyak. Tambah pula cikgu-cikgu lelaki. Kan? Kalau dokumentasi ni memang hancur. Kan? Termasuklah saya. Kalau saya duduk kat sekolah, minta dokumen, file kosong yang di dokumen tak madu. Itu memang akan berlaku. Lagi? Apa lagi tuan-tuan? Terpaksa berkorban banyak masa. Banyak masa kita dihabiskan dengan banyak perkara hal-hal kerja. Hal-hal keduniaan. Kan? Tambah macam ustaz-ustaz kan, ustaz-ustaz ni kita nak kerja akhirat, kita kerja dunia je kan. Itu kita boleh suka belakang. Itu satu lagi. Lagi apa lagi tuan-tuan? Ada habis dah? Itu je. Rasa rendah diri, rendah diri. Kalau aku mohon sekarang, orang lain lagi hebat lagi daripada aku. Sekarang dia ketawakan orang je kat aku. Itu satu rasa rendah diri. Kan? Tak layak, cukup ke syarat. Macam yang kat belakang saya tulis, yang saya papar tadi, layak ke saya mohon dan guru cemerlang. Syarat saya cukup ke tidak, ilmu saya cukup ke nak jadi guru cemerlang. Ilmu tu pengetahuan, pengalaman dah banyak sangat ke nak jadi guru cemerlang. Kan? Lepas tu mampu ke tak mampu nak memikul tanggungjawab sebagai guru cemerlang. Kan? Lepas tu bersedia tak bersedia. Kalau dah jadi guru cemerlang, macam-macam tanggungjawab nak dipikul, macam tuan-tuan sebutkan tadi. Kemudian keyakinan kita untuk menjadi guru cemerlang tu. Last sekali ialah tak susah ke nak jadi guru cemerlang. Proses dia banyak, kejap dengan itu nak buat, ini nak buat, ni tak kena ada kajian tindakan. Kat sekolah pun tak habis-habis kerja. Baik. Tuan-tuan, ini peringkat awal tuan-tuan. Ini memang gambaran yang ada pada diri tuan-tuan. Dalam kepala tuan-tuan, dalam diri tuan-tuan, inilah yang ada, yang bermain dalam perasaan tuan-tuan. Baik, seterusnya. Baik. Senario semasa. Kalau kita lihat senario semasa di Negeri Sembilan, bukan Negeri Sembilan ni, malah di negeri lain sama je. Yang menjadi permasalahan kepada guru cemerlang di Negeri Sembilan ni, yang pertama antara murid yang cemerlang dengan guru cemerlang dia tak seimbang. Kita ada berapa sekolah bersama penuh di Negeri Sembilan tuan-tuan? 7 ke 8? 8 kan? Tak termasuk MRSN. MRSN kita tolak ke tepi. Kita ambil SPP. SPP saja saya dengar ada 8 sekolah
di seluruh Negeri Sembilan, Negeri Sembilan sahaja, tak termasuk negeri lain. Tapi jumlah yang ramai, yang banyak ni SPP, ini tak masuk sekolah harian, sekolah asal, sekolah menengah agama. Yang ramai melahirkan murid-murid yang cemerlang. Tetapi guru cemerlang tak ramai. Tuan-tuan tengok 8 sekolah bersama penuh. Kalau tuan-tuan pergi di sekolah bersama penuh, tak sampai 10% daripada sekolah itu gurunya bukan merupakan guru cemerlang. Itu SPP. Tak mustahil lah SMA pun tidak melahirkan guru cemerlang, termasuk sekolah ini. Smart Camp, sekolah menengah agama Teluk Kemang. Tak ada seorang. Saya tanya tuan-tuan tadi, tuan-tuan seorang pun tak ada angkat tangan. Tuan-tuan adalah merupakan guru cemerlang. Bayangkan, kita melahirkan setiap tahun murid yang cemerlang. Dan saya yakin sekolah ini antara sekolah yang melahirkan murid-murid yang cemerlang. Ada yang straight A, betul? Ada straight A. Tapi kenapa guru-guru tak nak memberikan peluang untuk tidak sikit je. Itu beza. Tapi kepakaran dia tu tentang bidang perubatan itu, tentang satu bidang perubatan itu yang menjadikan orang yang yakin pada itu. Macam tu kita sebagai guru. Kalau kita guru cemerlang dengan kita guru biasa, daripada tahun pertama mengajar, macam saya sampai dah tahun ini, tahun yang ke-34, saya berkhidmat sebagai pekerja awam. Duduklah tapuk sebagai seorang guru biasa. Tak ada peningkatan. Sepatutnya ada perubahan, terutama yang baru-baru ditempatkan di sekolah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, kita belajar untuk mengenali suasana budaya sekolah, budaya pendidikan. Tahun keempat, kita pun dah mengajar pelajar. Tahun kita mengajar subjek yang sama. Lepas tu tahun keempat, kita mohonlah pula sebagai guru cemerlang. Bayangkan bila masuk kepada guru cemerlang, kita ada perasaan apa? Perasaan kita punya motivasi, keyakinan diri. Dan tu bukan setakat diri kita, malah murid-murid lebih yakin. Kalau ada dalam satu panitia pendidikan Islam, dalam satu panitia pendidikan Islam tu ada seorang guru cemerlang contoh. Jadi dalam kalangan guru itu, dia seoranglah guru cemerlang, dia akan jadi tempat rujuk. Siapa yang tu? Mestilah orang yang lebih cemerlang. Siapa yang jadi guru cemerlang? Mestilah kita sendiri. Dan kalau kita tak cuba untuk jadi guru cemerlang, siapa lagi? Jadi kita kena letakkan perasaan, tanamkan minat, tanamkan cita-cita untuk menjadi guru cemerlang. Itu yang pertama. Itu senario yang pertama di mana guru cemerlang dengan murid cemerlang ni tak seimbang. Bukan kita nak kalau ada 100 guru murid cemerlang, mesti ada 100 guru cemerlang. Tak mustahil. Belum berlaku sebab kita pun ada kota dia. Kan? Tapi kalau daripada kita tak cuba, macam mana kita nak dapat mencapai cita-cita tersebut? Baik, yang kedua, kecemerlangan pertandingan di peringkat kebangsaan antarabangsa. Kita kalau kita tengok guru-guru kita, bukan setakat murid, malah guru kita ada yang cemerlang bukan setakat di peringkat sekolah. Ada sampai ke peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa. Tapi dia tak membawa kepada apa-apa impak kepada hasil kejayaan. Jadi hasil kejayaan kita tu patutnya kita kena bawa kepada jawatan kita sebagai guru cemerlang, menunjukkan kita punya kehebatan sebagai guru cemerlang. Saya yakin tuan-tuan yang ada di sini, tuan-tuan yang ada di dalam dewan ini, saya yakin ada sebahagian daripada tuan-tuan ni penglibatan, sumbangan, kejayaan yang dicapai itu menjangkau, merentasi ke peringkat lebih daripada di peringkat sekolah. Ada yang hebat dalam kepakaran dia kata dalam bidang tilawah. Ada di kalangan ustazah kita jadi qari'ah. Kan? Itu adalah sumbangan kejayaan yang patut kita jelmakan sebagai seorang guru cemerlang yang menjadi
suri teladan kepada orang lain. Bukan kita nak dapat nama, tapi ini satu pengiktirafan untuk diri kita. Kan, baiklah. Baik, seterusnya kemenangan di peringkat pertandingan inovasi kebangsaan dan antarabangsa ini juga adalah merupakan satu daripada perkara yang kami nak tengok semasa kami menilai kalau ada. Okey, kemudian anugerah-anugerah kebangsaan dan antarabangsa. Ini antara senario-senario yang berlaku. Kadang-kadang yang kita kata senario ni sebabnya kita dapat ada di kalangan guru-guru kita mendapat pengiktirafan, mendapat penghargaan di peringkat luar, tetapi tak dimanfaatkan, tak digunakan untuk kita mohon di dalam dunia pendidikan di Negeri Sembilan maupun di negara kita. Baik, seterusnya. Baik. Dalam kita bercakap tentang guru cemerlang ni, sebenarnya guru cemerlang ni adalah merupakan satu daripada keperluan dan kehendak yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Desa. Dan kalau kita baca dalam anjakan 4 itu, ini antara perkara yang kita perlu melihat kepada peluang guru-guru untuk merebut jawatan sebagai guru cemerlang. Ini antara perkara yang terkandunglah dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Desa PPPN 2013-2025. Baik, seterusnya kita pergi kepada yang ini saya tak payah perincikan lah. Ini yang tuan-tuan pun biasa dengar. Kemudian dalam standard kualiti pendidikan Desa gelombang 2 SKPMG 2, itu adalah kami punya hasil produk yang tuan-tuan guna sebagai panduan untuk untuk pengoperasian sekolah. Dan pengoperasian sekolah ni antara perkara yang terkandung dalam buku panduan ini ialah standard pembelajaran dan pengajaran yang terdapat dalam standard 4. Okey. Dalam standard 4 ini menceritakan tentang bagaimana kita nak melahirkan diri kita sebagai seorang guru yang hebat. Seorang guru yang boleh mengajar, boleh menyampaikan isu pelajaran yang berkesan. Yang berkesan maknanya tak semestinya kita mengajar tu untuk sekadar untuk menghafalkan silibus. Tetapi berkesan tu dia boleh memberikan kesan kepada murid bukan setakat untuk peperiksaan, malah untuk kehidupan seharian dia. Itu ada dalam SKPMG 2 melihat kepada standard 4 itu sendiri. Kemudian tuan-tuan, kita pergi pula kepada tujuan asal. Kenapa wujudnya jawatan guru cemerlang? Sebenarnya, kalau kita tengok dunia pendidikan kita, zaman sebelum adanya jawatan guru cemerlang, jawatan guru ni, kita kalau tengok jawatan sistem pendidikan kita ni terlalu sedikit untuk kita kalau mengejar pangkat. Yang ada pun satu sekolah ada pengetua seorang, pengetua tak ada 2-3 orang dalam satu sekolah sebab dia seorang pemimpin. Kemudian penolong kanan pun paling banyak pun ada berapa? Satu sekolah. Kalau sekolah yang besar paling banyak penolong kanan berapa orang? 5 ke 6? 6. Kalau ada homestay, dulu ada homestay kan jadi 6. 4 petang seorang, 3 yang penolong kanan pentadbiran, co-curriculum, HEM, lepas tu dia kata 6. Lagi satu ada satu sekolah lagi penolong kanan pendidikan khas. 7 lah 7. Kan? Itu pun paling banyak lah tu. Tapi biasanya ada 4 atau 3 penolong kanan. Itu kalau sekolah yang besar, grade A. Kalau sekolah yang SKM, dia nanti kedalamannya dia bukan jawatan fikir. Jadi kita punya skop ataupun peluang untuk menjawat jawatan yang lebih tinggi sebagai seorang guru terhad. Maka diwujudlah jawatan guru cemerlang. Tapi kita tak mengambil peluang sebab jawatan guru cemerlang ni telah diwujudkan bagi tujuan untuk kenaikan pangkat laluan cemerlang yang diperkenalkan dalam satu memorandum Jemaah Menteri telah yang mengemukakan kepada Kabinet untuk sistem kenaikan pangkat dalam perkhidmatan pendidikan. Cadangan ini telah dikemukakan pada tahun 1993 untuk menaik taraf ataupun memartabatkan sistem dunia pendidikan kita.
Baik, dalam apa ni kita melihat kepada peluang ini, kenaikan pangkat ini memberi peluang kepada guru untuk memamerkan prestasi cemerlang tanpa keperluan untuk meninggalkan tugas-tugas PDP secara sepenuh masa. Jadi maknanya betul lah macam tuan-tuan kata tadi. Bila jadi guru cemerlang ni, kalau kita ambil negatif lah kalau kita ambil negatif, bila jadi guru cemerlang ni kita akan terbeban. Kalau kita rasa dia terbeban, dah jadi tugas tu. Lepas dia guru cemerlang, kita pula ada tugas lain yang kita akan pikul. Tapi sesuai lah, selari lah dengan jawatan dan grade gaji yang kita dapat. Takkan tuan-tuan nak sambung grade gaji yang meningkat tadi dengan kerja yang tuan-tuan buat. Tapi bagaimanapun, itu sepatutnya tidak melemahkan, memberikan kekuatan kepada tuan-tuan untuk mohon guru cemerlang. Okey, next. Baik. Sekarang kita pergi kepada apakah definisi guru cemerlang. Guru cemerlang ialah seorang guru. Seorang guru lah. Guru cemerlang ni dia bukan polis, bukan doktor. Dia mestilah merupakan seorang guru yang mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu. Ilmu dalam bidang yang dia ajar. Mesti ilmu yang berkaitan dengan tugas bidang yang dia cemuri. Kemudian dia mempunyai kemahiran. Dan kepakaran yang tinggi dalam mata pelajaran, khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Ini definisi untuk kita meletakkan siapakah dia guru cemerlang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang guru yang berdedikasi. Maknanya berdedikasi yang boleh jadi contoh, yang boleh jadi ikutan, yang boleh jadi tauladan. Okey, kemudian dan bermotivasi, sentiasa berusaha berasam untuk meningkatkan prestasi kerja dia. Kemudian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang cemerlang serta berterusan. Okey, itu definisi guru cemerlang. Baik. Saya rasa tuan-tuan belum nampak lagi apa kelebihan guru cemerlang. Nanti kita akan masuk ke slide yang berikutnya. Baik, seterusnya. Baik. Kenapa wujudnya guru cemerlang? Apa tujuan diadakan guru cemerlang? Pertama, untuk membolehkan PPP. PPP itu apa? Untuk membolehkan PPP. Okey, membolehkan pegawai perkhidmatan pendidikan. Kita lah, pegawai perkhidmatan pendidikan. Itu nama jawatan kita. Gelaran kita ialah cikgu. Okey. Membolehkan PPP dinaikkan pangkat tanpa perlu meninggalkan tugas sedia ada atau bertukar ke jawatan yang baharu. Maknanya tuan-tuan kekal sebagai seorang guru, tetapi jawatan tuan-tuan pada ketika itu dinamakan sebagai guru cemerlang. Maknanya tugas tetap sama, peranan tetap sama. Cuma tuan-tuan ada title sebagai guru cemerlang. Okey, itu tujuan yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kecemerlangan sekolah. Jadi bila sekolah ada ramai guru cemerlang. Sebab itulah inisiatif pihak pentadbir sekolah ini memanggil semua guru-guru hadir pada petang ini untuk menggalakkan lebih ramai kewujudan guru-guru cemerlang di Smart Camp. Smart Camp di sekolah inilah maknanya untuk memastikan sekolah ini melahirkan lebih ramai guru-guru cemerlang. Sekarang ni kalau kita tengok tidak ada seorang pun yang ada di kalangan tuan-tuan merupakan guru cemerlang. Okey, jadi secara langsung dapat meningkatkan kecemerlangan sekolah dengan berkongsi pengalaman dan kemahiran PPP. Jadi mana tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan ni ramai, kebanyakan tuan-tuan yang lama-lamanya adalah merupakan otai-otai, merupakan idola-idola di kalangan guru-guru yang lain. Saya yakin. Tapi sebabkan kita ni tak merebut peluang. Saya nak bagi tahu satu. Masa saya di Sabah dan masa saya di Negeri Sembilan ni juga, kebanyakan yang mohon cemerlang, mohon guru cemerlang ni siapa tuan-tuan? Guru-guru bangsa asing tuan-tuan. Sekolah Tamil yang saya tahun lepas saya menilai, SJKT saja ada 4 orang. Saya pula kena dibagi tanggungjawab untuk menilai 4
4 orang mencerak guru sekolah Tamil. Tapi orang punya kerja memang kalau kita tengok dia punya kerja dia punya pengajaran itu memang bagus. Lepas tu dia adalah dia punya sumbangan-sumbangan antarabangsa lah apa, tapi benda tu pun kita kadang-kadang ada keraguan juga. Tambah pula kalangan orang macam ni, kadang-kadang dia banyak terberak dia betul. Kan? Dia tak fikir pun, tapi sekurang-kurangnya dia berusaha. Dan yang dapat ni pun orang macam ni. Orang-orang kita ni, itulah macam saya kata tadi, balik kepada yang tadi. Banyak fikir negatif. Yakin tu, alamak, itu lagi bagus. Kawan aku lagi bagus daripada aku mengajar. Jadi kalau kita ada persepsi macam tu, akhirnya kita yang rugi, kita yang ketinggalan. Sekolah tak dapat melahirkan guru cemerlang, kita tak merebut peluang untuk menjawab jawatan guru cemerlang. Itu yang kedua, tuan-tuan. Yang ketiga, menjadikan PPC ni apa? Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Cemerlang. Sebagai suri teladan atau role model kepada PPP yang lain. Jadi maknanya tuan-tuan bila jadi pegawai cemerlang, guru cemerlang, maknanya tuan-tuan akan menjadi tempat rujukan. Pengetua pun kalau dalam mesyuarat, dalam bertanya, Cik Mat, sebagai guru cemerlang pendidikan Islam, apa pandangan Cik Mat? Cik Mat pun bagi tahu, Ustaz Mat pun bagi tahu, okey Ustaz kita kena buat. Jadi tidak-tidaknya martabat kita sebagai seorang guru uplah sikit, meningkatlah sikit. Takkan selama-lama kita duduk sebagai ustazah yang apa ni, yang biasa-biasa. Adalah sedikit peningkatan, adalah sedikit perkara yang boleh dibanggakan dalam hidup kita. Kan? Kemudian yang keempat, meningkatkan pencapaian kualiti dalam PDP atau bidang pengkhususan masing-masing. Meningkatkan pencapaian kualiti dalam PDP. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, setahun kita punya kualiti pendidikan, kualiti PDP kita sentiasa meningkat. Takkanlah kita daripada mula mengajar sampailah pencen, itulah cara kita mengajar, tak berubah-ubah. Itu untuk meningkatkan kualiti PDP. Okey, kemudian menyediakan peluang untuk PPP naik pangkat ke grade yang lebih tinggi secara laluan pantas. Okey, kalau kita ambil time base TBKK time base TBBK bukan TBKK, TBBK time base berasaskan kecemerlangan. 41 ke 48 berapa tahun time base ni tuan-tuan? 8. Lepas daripada 44 ke 48 berapa? Berapa? 8 tahun. 48 ke 52 6 tahun. 52 ke 54 3 tahun. Jadi jumlah ni berapa tahun? Tak dapat tiru. Daripada awal dari 41 sampai ke 54 25 tahun. Tuan-tuan kena habiskan masa tempoh untuk lengkapkan satu proses TBBK tadi. Time base berasaskan kecemerlangan. Tapi kalau tuan-tuan tahu kelebihan yang ada pada guru cemerlang ni, tuan-tuan tak payah tunggu 25 tahun, tuan-tuan dah sampai dah 54. Malah bukan 54, tuan-tuan mungkin boleh capai kepada grade Hasi. Grade Hasi itu menggantikan nama Jusasi. Dia beza Jusasi dengan grade Hasi ni, dia kalau grade Jusasi ni dia ada driver. Tuan-tuan tak adalah dia bagi driver. Kalau cikgu hasil datang ke sekolah dengan driver, ada. Itu je kekurangan kita. Tapi dia punya skim gaji itu lebih kurang sama macam mana Jusasi. Itu yang tertinggi sekali lah. Nanti saya akan terangkan satu persatu. Yang itu adalah satu cara tujuan kenapa kita perlu jadi guru cemerlang untuk mempercepatkan kita naik grade jawatan. Daripada katalah 41 ke 44, tunggu 8 tahun. Kan? Kita buat mohon guru cemerlang. Katalah tahun keempat kita mohon, tahun kelima dapat lantikan sebagai guru cemerlang. Dah jimat berapa tahun? 3 tahun. Jimat dah 3 tahun. Lepas tu masuk tahun ke grade yang berikutnya, DG 44 nak masuk 48. Cukup je syarat minimum untuk mohon, tuan-tuan mohon. Dan di situ katalah rezeki tuan-tuan dapat dilantik pula jawatan guru cemerlang untuk 48. Dah jimat lagi tahun. Nanti saya akan tunjuk kiraan dia. Okey? Baik. Ini kita buat promosi ni. Nazir nak bagi tahu tuan-tuan supaya tuan-tuan celik mata guru cemerlang ini adalah kelebihan untuk tuan-tuan rebut. Jangan tuan-tuan sisirkan.
Yang dah pencen macam saya ni, tengok sajalah. Tapi kalau ada 3-4 tahun lagi masih ada peluang. Daripada jawatan tuan-tuan kata 48, sekarang 48, nak naik 52, kalau ada 3-4 tahun lagi masih ada peluang. Tapi tahun depan pencen, dengar je lah saya cakap. Okey, baik, seterusnya memperluaskan peluang untuk kenaikan pangkat dan perkhidmatan pendidikan. Jadi maknanya kalau dulu mesti kalau nak naik pangkat, ketua panitia dia tak ada allowance. Naik pangkat jadilah ketua bidang. Ketua bidang dia allowance lepas ketua bidang, penolong kanan. Lepas penolong kanan jadilah pengetua. Itu pun nak kena ambil FQL. Kan? Berapa orang je boleh jadi bergebuk jawatan tu. Tapi kerajaan meluaskan jawatan kepada golongan pendidik ini tadi dengan mewujudkan jawatan guru cemerlang supaya kita dapat peluang untuk menikmati jawatan kenaikan pangkat. Kemudian seterusnya meningkatkan motivasi PPP, meningkatkan motivasi pegawai perkhidmatan pendidikan. Setahu kalau kita lebih motivate lah, lebih bersemangat untuk bekerja. Kalau ada benda ni lah, kalau kita ada matlamat, ada hal tuju dalam hidup kita, ini satu daripada sasaran kita, itu kita boleh jadikan perkara ni sebagai satu motivasi dalam hidup kita lah. Kemudian pengiktirafan untuk mendapatkan pengiktirafan kepada PPP yang cemerlang dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan masing-masing. Okey, sekolah ini ada berapa orang guru cemerlang? Contohlah ni contoh. Ada 2. Siapa dia? Tu Cikgu Aminah tu dia guru cemerlang biologi. Dan satu pengiktirafan dia guru cemerlang. Dalam kalangan guru cemerlang, dia adalah guru cemerlang biologi. Dia adalah merupakan guru cemerlang matematik. Jadi ada kepakaran masing-masing di situ. Kadang-kadang ada satu sekolah mata pelajaran sama ada 2 guru cemerlang pun ada juga. Pernah kita ambil juga. Tidak semestinya satu mata pelajaran satu guru cemerlang. Dia kadang-kadang tahun yang berbeza. Permohonan dia, jawatan dia tu dilantik tahun yang berbeza. Tapi tak salah pun kalau 2 tahun yang sama dia mohon. Kalau rezeki tak mana. Rezeki tidak salah alamat. Baik. Kemudian seterusnya cerita. Baik. Apakah ciri-ciri guru cemerlang? Kita tengok ciri-ciri guru cemerlang. Yang pertama kita tengok dari segi peribadi. Kita muhasabah diri lah, kita tengok diri kita. Adakah kita layak untuk jadi guru cemerlang? Yang pertama mempunyai syahsiah terpuji. Panjang kita berkhidmat ni, orang selalu cerita baik-baik tentang kita. Kita pun rasa kita pun baik dalam hidup kita. Yang kedua, berketerampilan, pakaian kita kemas, sentiasa ikut pakaian yang seperti mana yang telah ditetapkan sebagai pejabat awam. Tak adalah pakai slipper pergi ke sekolah. Tak adalah apa ni pakaian selekeh baju keluar. Jadi yang ini baju batik tak boleh keluar. Yang mana baju kemeja letak di luar. Jadi itu tak kena. Jadi penampilan pun sentiasa dalam keadaan penampilan yang kemas, cantik, bersih. Kemudian patuh kepada etika keguruan dan etika perkhidmatan awam. Etika keguruan dia jaga dari segi hubungan dia dengan sesama kawan, rakan sejawat, dengan pentadbir, dengan ibu bapa, dengan murid. Jadi dari hubungan, sentiasa hubungan yang baik. Kemudian peka dan prihatin terhadap keperluan pelajar. Masalah-masalah pelajar yang pandai, masalah pelajar yang lemah, dia boleh tangani, dia boleh atasi. Mana yang lemah tu macam mana pendekatan dia meningkatkan prestasi murid. Murid yang pandai macam mana dia mengekalkan prestasi kecemerlangan tu. Kalau kita boleh memberi apa ni, kita boleh memberi kecemerlangan seperti kata-kata tadi. Kalau kita boleh cemerlangkan murid, maknanya kita cemerlang. Kalau kita boleh menjadikan murid yang gagal tadi lulus, kita cemerlanglah tu. Macam tuan-tuan mungkin dapat pelajar yang baik. Kalau macam saya dulu, zaman saya sekolah dulu. Saya sekolah menengah kebahasaan, sekolah harian. Murid-murid saya ni ada satu sekolah tu di Kelang Selangor. Majoriti dia tu, separuh daripada sekolah itu adalah murid India. Saya mengajar mata pelajaran kemahiran hidup. Kelas saya selalu, sebab kelas kemahiran hidup dulu ada pilihan pertanian, perdagangan, ekonomi rumah tangga, kemahiran manipulatif. Saya pertanian. Kelas pertanian ni, pengetua ni cukup tak suka letak kelas depan. Dia suka letak belakang.
Dia kata pertanian ni senang mengajar. Murid-murid dia boleh faham. Berkebun boleh lulus. Saya kata mata pelajaran ni apa mata pelajaran? Pun kena baca juga bukunya. Jadi saya pun ambillah cabaran itu. Murid-murid saya kelas yang hujung ni dah tentu bila kelas hujung majoritinya murid India. Jadi dah India tak nak belajar, tak boleh baca. Tak boleh baca. Kalau dia bercakap pun kita tak faham, kita bercakap dia tak faham kita cakap. Cabaran saya. Tapi alhamdulillah, cuma masa tu kalau tuan-tuan ingat PFR, masa zaman PFR dulu. Mata pelajaran KHP ni dia antara mata pelajaran yang mula-mula diperkenalkan dengan PBS, Pentaksiran Berasaskan Sekolah. 60% maka daripada ujian bertulis, 40% datangnya daripada kerja khusus. Betul? Kan? Jadi saya guna kaedah pendekatan macam mana saya nak bagi budak ni lulus. Sebab 40 ni ada kat tangan guru. Janganlah kita kena ikut 40%. Kalau kita bagi dia 40, 35 ke 40 markah sekalipun, tak ada masalah pun, tak ada pula lembaga pemeriksaan nak marah kita. Kenapa murid kalau hujung dapat 35 ke 40? Itu hak kita sebagai guru. Betul? Jadi saya pun bagilah antara murid-murid kalau hujung ni 35 ke 40. Tinggal lagi, kalau kita markah lulus di sekolah, 40% dah lulus tak? Tapi lembaga pemeriksaan ni dia lain. Ni nak kongsi cerita dengan tuan-tuan. Kalau mata pelajaran yang mudah lulus, yang ada kerja khusus ni, dia tak 40% tuan-tuan. Dia lebih daripada 50%. Tengok dia punya graf prestasi pada tahun ini. Jadi, bila ada kerja khusus, tinggal katalah kita target ada lagi 10 markah daripada ujian bertulis. Ini saya bocor rahsia. Apa saya buat kepada murid kalau hujung ni? Sepanjang tahun tak belajar tuan-tuan. Kelas nota pun tak salin. Lepas tu kerja saya, setiap kali kelas, saya bawa dia pergi ke kebun. Suruh dia bersih store. Itu je, dia seronok budak-budak ni. Tapi bila keputusan PMR keluar, 100%. Ada satu tahun je dapat 98% orang murid. Itu pun sebab dia tak ada. Kalau tidak, saya tak tahu 100%. Orang pun pelik. Rahizat, macam mana kelas audio boleh 100% sedangkan kelas hujung? Saya pun cakap macam, saya tak cakap cikgu-cikgu tu lah. Saya simpan rahsia. Sehingga hari ni, bila PMR tak ada, baru saya dekahkan. Cara dia, okey, katalah maka kerja khusus 35 ke 40 kan. Okey, semua murid dapat banyak itu dia punya markah. Jadi yang bertulis tadi, dia ada 60 markah, betul? Soalan dia semua soalan aneka pilihan, objektif. A, B, C, D, 4 pilihan jawapan. Jadi biasanya di lembaga pemeriksaan ni, dia punya jawapan, taburan jawapan tu lebih kurang seimbang. Kalau ada pun beza satu atau dua yang lebih A, lebih B. Jadi saya pukul kata, saya bagi tahu murid-murid yang tadi, okey, awak kalau mau jawab A, semua A. Kalau mau jawab B, semua B. Jangan ada A, jangan ada B, ada B. Semua sama. Saya cakap dengan murid-murid India ni. Kelas ini, tak sampai 15 minit, keluar dah. Sebab dia jawab jawapan yang sama. Jadi kalau contoh fikir logik lah, daripada 60, katalah kurang dia 15 jawapan betul. Bagi setiap satu pilihan jawapan. Kata dia jawab semua A, dah tentu dapat 15. Dia ambil yang 15 lah kan, 15. Campur kerja khusus tadi, katalah 35. 15 campur 35, tak 50. Dah lulus. Tapi bukan menipu lah, tapi ini kita kena nak bagi. Kalau tidak, kita hari-hari tiap tahun dah dapat kelas yang apa dah hujung. Lepas tu dia tak tahulah kita punya prestasi yang paling ketua sekali. Tapi nak motivasi diri sendiri, kena tipu diri sendiri. Dan itulah dunia pendidikan kita yang ada pada hari ini. Benda tu dah tak berlaku lagi lah sebab sekali dah ubah data tu. Dulu kita buat benda tu. Okey, itu kalau yang mana kita nak pastikan bagaimana kita nak tingkatkan kecemerlangan. Kecemerlangan ni tak semestinya kita semua budak baca buku lepas tu budak berjaya. Tak semestinya. Tengok pemahaman, aras kefahaman murid ni tak sama. Sebab itu tuan-tuan menerapkan nilai-nilai kebat dalam pelajaran dalam PDP. Dia kalau kebat ni ada yang guru masa mula kita perkenalkan kebat. Dalam kelas depan bolehlah kita buat kebat. Kelas belakang mana boleh kebat. Betul? Itu persepsi kita. Sebenarnya kelas belakang ni kalau kena kaedah teknik pengenalan aktiviti yang dijalankan, kebat lebih baik di kelas yang hujung. Kelas yang lemah, murid lemah. Dia punya respon kadang-kadang walaupun jawapan dia tu kadang-kadang mengagut, bagi kita mengagut, tapi kadang-kadang ada juga logik,
akal kita yang boleh kita terima dengan jawapan dia. Ini satu cara bagaimana kita nak menarik minat murid dan kaedah kita menyampaikan pengajaran kita yang berkesan tu tadi. Ini baru rukun semalam. Okey, kemudian itu dia punya sebagai suri teladan. Kemudian pengetahuan dan kemahiran kita menjadi rujukan kepada orang lain, hasil kerja kita, kajian-kajian tindakan kita. Kalau kita ada kajian-kajian tindakan, ada inovasi-inovasi yang boleh memberikan manfaat, faedah kepada guru-guru lain, kepada sekolah-sekolah lain, itu juga memberi sumbangan kepada kita, memberi kesan kepada yang positif untuk kita, mohon guru cemerlang. Kemudian komunikasi, memiliki kemahiran komunikasi yang tinggi. Kita boleh berkomunikasi bukan setakat dengan murid, dengan guru. Macam saya cakap sekarang ni. Tuan-tuan pun punya confidence, keyakinan untuk bercakap itu satu adalah satu komunikasi yang boleh menjadikan kita sebagai guru cemerlang. Maknanya kita kalau pergi dijemput datang ke sekolah lain, pergi ke daerah lain untuk menyampaikan maklumat tentang bidang kita ada keyakinan. Kita ada kaedah bagaimana kita nak berkomunikasi dengan bidang yang kita ada tadi. Dan berpotensi dari segi kita mempunyai wawasan, ada hala tuju kita, ada matlamat hidup kita. Sampai umur 55 tahun, sampai umur 60 tahun sebelum pencen, aku nak jadi apa? Apakah yang aku nak tinggal dalam pendidikan ni sebelum bersara nanti? Ada matlamat dari segi mutu kerja kita. Kemudian sumbangan kepada kemajuan negara, berupaya menjana idea baru, berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan negara. Okey, ini adalah merupakan ciri-ciri guru cemerlang. Nanti saya cubalah Tuan Junaidi, bahan-bahan ni saya akan bagi, tuan-tuan boleh dan saya dah terangkan yang Tahan tu tengok pada iklan. Buat masa ini iklan belum keluar lagi. Dan saya dikhabarkan dalam masa terdekat mungkin seminggu dua ni akan keluar iklan tersebut. Jadi tuan-tuan kena ambil cakna lah dengan permohonan iklan-iklan ni tadi. Jadi kalau ada keluar borang permohonan, ada keluar iklan, tuan-tuan sebutlah peluang tersebut. Borang tadi dihantar kepada jemaah nazir. Sama ada jemaah nazir negeri ataupun ibu pejabat, tengok pada arahan dalam iklan yang dikeluarkan. Jadi pihak kami akan menguruskan borang-borang permohonan tadi melihat kepada syarat umum tu melepasi syarat ke tidak. Kalau tak melepasi syarat, awal-awal lagi borang tadi ditolak masuk dalam bagus apa. Pastikan bila tuan-tuan mohon, syarat dia mesti cukup.
Syarat dia mesti cukup. Kalau baru 3 tahun berkhidmat, jangan mohon lagi. Tunggu tahun yang keempat. Dia kena cukup 3 tahun berkhidmat untuk DG 41. 41. Walaupun dia kata 3 tahun berkhidmat, tapi bukan tahun yang ketiga tu mohon. Tahun yang keempat tu baru mohon. Kemudian syarat khusus. Syarat khusus, dia ada syarat umum, syarat khusus nanti saya akan sebut dalam apa ni, saya akan terangkan dalam slide yang berikutnya. Kemudian tata cara memohon. Macam mana cara nak menghantar, borang apa yang perlu diisi, apa dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan, semua tu ada dalam arahan pada iklan yang dikeluarkan. Kemudian jemaah nazir lepas dah borang tadi dah diproses, kita buat pula proses penilaian. Kita akan buat proses penilaian ini juga di bawah tanggungjawab jemaah nazir, dan penilaian ini kita akan mengadakan semakan dokumen. Ini yang macam Cik Zaidi kata tadi. Dokumen ni yang selalunya kantoi, yang selalunya menjadi masalah kepada guru-guru kita. Ada dokumen selalunya tak tersimpan dengan sistematik, nak cari pun susah kan. Kadang-kadang sijil-sijil kita pun kadang-kadang hilang pun kita ke mana kan. Bukan kata dokumen sekolah, dokumen kita sendiri pun kadang macam saya pun kadang berlaku begitu. Baru ni saya mohon 48 ke 52. Adalah 2-3 dokumen saya tak jumpa. Tak apa, reda je lah kalau tak dapat. Tapi takkan dia tak dapat kan. Time base mesti dapatnya. Okey, tapi kalau misalnya untuk GC, dokumen yang diminta mesti ada. Kalau tak ada satu, syarat tu terbatal. Kemudian bila kita tengok semakan, kita verify, kita verifykan apa ni dokumen tadi dengan dia, kita bagi markah skor dia. Kemudian penilaian PDP, kita mencerap guru. Biasanya untuk DG 41 hingga 52. 2 mana? 54, 3. Dia 41 untuk mohon ke 44, 44 mohon ke 48, 48 mohon ke 52. Biasanya dinilai oleh 2 orang nazir. 52 ke 54 kata saya ada 3. Tapi yang pasti 54 ke grade C 3. Dan 3 orang tu termasuk seorang daripada ketua jabatan di bahagian lain. Kalau pengarah JPN ataupun JPN dia. Dia biasanya pengarah-pengarah lah. Salah seorang dia jadi ketua penilai. Sebab dia makin tinggi, makin ketat dia punya penilaian dia. Tapi yang bawah-bawah ni 41 ke 44 tu biasanya dia mudah sikit. Jadi sebab tu saya kata yang ucap-ucap baru ni peluang. Sebab biasanya kebanyakan 41 ke 44 tu mudah untuk dapat. Dia makin tinggi, makin sukar. Dan kota dia pun makin lama makin kurang. Bila makin kurang, dia punya cara penilaian dia lebih ketat. Bila banyak kota, maknanya peluang tu lebih cerah. Tapi kalau tak mohon, gelap masa depan. Sebab masalah ni kita tak mohon. Nanti kan bila yang mohon tu kita tengok, alah dia macam pun aku lagi bagus. Tak marah kita review apa, kita sendiri tak mohon. Kan? Jadi kita jangan sebelum orang lain yang kita kata tak hebat mana tu mohon, baik kita mohon dulu. Itu yang penting. Kemudian ada sesi temu duga. Temu duga ni biasanya tuan-tuan kena buat pembentangan. Buat pembentangan tentang uplah sikit, ceritalah, promote tentang diri sendiri. Masuk bakul angkat sendiri. Itu kena buat. Tuan-tuan ceritalah kebaikan tuan-tuan, jangan cerita kelemahan tuan-tuan. Kita nak ceritakan, nak upkan diri kita, nak letakkan diri kita hebat, mesti cerita yang baik-baik. Saya ni dah mengajar lama dah ni, saya mengajar budak saya semuanya lulus. Mereka pun kan nanti tahu. Tapi tuan-tuan dan mereka pun kadang-kadang ada maklumat tuan-tuan tu kita berujuk pada juga dalam dokumen. Tapi kalau tak ada dokumen, kalau tuan-tuan ternegang, itu hak tuan-tuan. Tapi biarlah benar sabar, biarlah ada rasional dia kalau kita nak bercakap membentangkan suatu perkara. Terutama perkara yang melibatkan inovasi. Kalau kita bercakap tentang inovasi, selalunya inovasi inilah yang paling penting. Inovasi adalah satu kajian tindakan. Kalau tuan-tuan ada kajian tindakan lagi bagus. Kajian tindakan yang dibentangkan bukan di peringkat sekolah saja, ada yang bentang di peringkat antarabangsa pun ada. Tapi kalau tuan-tuan ada, janganlah melemahkan semangat tuan-tuan. Itu baru berapa persen dia markah dia. Tapi yang penting sekali, tuan-tuan mohon.
Tak cuba tak tahu. Rezeki itu dia Allah nak bagi ni, kalau kita usaha, kalau dah dapat rezeki kita dapat juga. Masalah kalau kita tak usaha, mana Allah nak bagi rezeki. Setakat berdoa, ya Allah ya Tuhan aku jadikanlah aku sebelah tahun depan. Tapi mohon pun tidak. Mana dapat? Okey. Kemudian nombor 2 itu dia peringkat yang kedua, penilaian. Maknanya peringkat pertahanan dan penilaian itu di bawah jemaah nazir. Kemudian proses yang ketiga. Ini lepas proses yang kedua tadi, proses yang ketiga itu bukan lagi menjadi tanggungjawab jemaah nazir. Jemaah nazir dah tak tahu apa-apa. Kalau tuan-tuan telefon lepas kami datang ke sekolah, "Tuan, apa khabar saya punya ni permohonan, dapat ke tak dapat?" Kami tak tahu. Sebab lepas daripada itu, permohonan tuan-tuan diproses oleh bahagian pengurusan sumber manusia. Mereka akan bermusyawarah. Dia tengok pula kota. Okey, DG 41 ke 44 ni jumlah dia banyak ni. Kadang-kadang dia ada kota pula mata pelajaran. Kota grade, kota mata pelajaran. Tengok berkantor tak tahu dia tak sama tuan-tuan. Tapi kami pun sendiri tak dapat maklumat tentang kota-kota ni tadi. Ini yang tahu bahagian pengurusan sumber manusia. Tapi kalau tuan-tuan jemput dia orang pun pihak ini pun dia orang tak akan cerita kota tu, sebab itu menjadi maklumat sulit bagi mereka. Dan tuan-tuan mohon saja. Saya kata tadi mohon untuk ke Guru Cemerlang. Kemudian biasanya pelantikan ni BPSM akan menguruskan permohonan pengakuan dari Kapakat Laluan Cemerlang. Dia akan dia akan buat pelantikan lah. Kalau tuan-tuan berjaya, dapatlah surat mengatakan tuan-tuan berjaya. Kemudian bahagian pengurusan bahagian profesionalisme guru menerajui pembangunan profesionalisme berterusan BPPC dirancang secara bertutur. Jadi BPG ni sebenarnya bila tuan-tuan dah dilantik jadi jadi GC, mereka akan rancang satu program dengan semua guru cemerlang tadi untuk melihat kepada apakah sumbangan yang boleh dibuat kepada guru yang lain dan juga murid-murid yang ada di sekolah, sama ada di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan sebagainya. Okey. Itu 4 proses ataupun 3 bahagian di kementerian yang terlibat dengan permohonan guru cemerlang. Baik, seterusnya kita pergi kepada apa kelebihan. Ini yang saya nak terangkan kepada tuan-tuan, kelebihan guru cemerlang. Tadi saya kata kalau tuan-tuan siapa daripada tuan-tuan di kalangan tuan-tuan DG 41 angkat tangan yang baru mengajar? 3, 1, 2, 3. 3 orang 41. Lebih 3 akan dalam jawatan 3 ambil maklumat ini supaya masa datang cukup ada 3 tahun dah disahkan dalam jawatan. Tahun keempat tuan-tuan mohon. Sebab kalau tuan-tuan tunggu DBBK time-based berasaskan kecemerlangan 8 tahun. Masuk tahun keempat tuan-tuan mohon, kalau ada rezeki tuan-tuan katalah dilantik jadi GC. Tahun kelima tuan-tuan dah ada jabatan DG 44 guru cemerlang grade 44. Dah jimat 3 tahun. Itu paling cepatlah tu, jimat 3 tahun. Jimat 3 tahun jadi maknanya 25 tahun tadi, tinggal lagi 22 tahun saja untuk mencapai grade 54. Ya tuan. Perkiraan 3 tahun tu daripada tarikh lantikan atau pemeriksaan? Tarikh lantikan. Dari mula tuan-tuan mula dilantik dan menjadi guru. Kata tuan-tuan menjadi guru 1 bulan 1. 1 bulan 1 tahun 2020. Maknanya 2023 tuan-tuan dah cukup 3 tahun. 1 bulan 1 tahun 2023. Tapi tahun itu tuan-tuan jangan mohon lagi. Tunggu tahun yang keempat baru boleh mohon. Kena habiskan 3 tahun tu. Tapi kalau tuan-tuan mohon juga tahun yang ketiga, boleh juga hantar. Tapi korang tuan-tuan masuk dalam sampah. Penat je lagi sekurang. Pastikan masuk tahun yang keempat. Ada kat sini ada. Ada di mana saya nak.
Kita ni masih lewat juga tuan. Kalau sebab kita, ini sebab ada di sini yang kita boleh fast track ataupun laluan pantas. Kalau kena PTD macam adik saya PTD lah PTD lagi hebat. Adik saya umur dia sekarang, saya ingat dalam 40 apa, mungkin tak sampai 45 kot. Dan sekarang ni dah grade jawatan dia 52 tu kan, PTD. Sekarang jawatan dia Timbalan Menteri Besar, Timbalan Datuk Bandar Majlis Bandar Raya Shah Alam. Umur macam tu dah jadi Timbalan Datuk Bandar. Kita ni guru cemerlang ada dibagi peluang, tuan-tuan tak mohon. Rugi sangat tuan-tuan. Ini fast track, nak cepat naik pangkat. Tuan-tuan tak payah jadi pengetua. Sekarang ni ada di kalangan tuan-tuan, termasuk diri saya juga. Kalau saya duduk di sekolah, saya tak nak jadi pengetua. Sebab jadi pengetua tak ada lah Cik Nasarudin. Baru tadi kami bersembang bertiga lah di dalam bilik dia. Isterinya penolakan hand. Balik rumah cerita masalah bukan masalah keluarga, masalah sekolah. Kan? Dia bawa ke rumah. Tuan-tuan jadi guru cemerlang. Kalau tuan-tuan tak jadi guru cemerlang, satu masa nanti tuan-tuan akan dipaksa menjadi penolong kanan. Encik saya ni penolong kanan pernah jadi hand. Kan? Di sekolah pula ada selama lagi. Satu otak. Sekarang PKP. Di bawah PKP ada ketua bidang. Di bawah ketua bidang ada ketua panitia. Nak jaga ni tadi. Kan? Tuan-tuan kata tadi guru cemerlang, nak jadi guru cemerlang membebankan, menyusahkan. Apa yang susahnya? Kita mengajar macam biasa kan dia kata tadi, tanpa menjejaskan dari segi PDP yang kita jalankan. Maknanya kalau tuan-tuan jadi guru biasa ke, jadi guru cemerlang pun, tetap kerja tuan-tuan, itu juga. Tapi kalau jadi pentadbir, bukan saya nak anti pentadbir, tidak. Tapi kalau tuan-tuan nak jadi pentadbir, cubalah jadi pentadbir. Tapi ada kemudahan yang lebih baik. Orang nak bagi ganjaran yang lebih baik, tuan-tuan tak nak. Tak nak rebut. Tuan-tuan nak ambil jalan yang sukar. Buat apa? Terus sama ada dapat tak dapat itu cerita lain. Macam tuan-tuan MPPL, adakah jaminan tuan-tuan akan dapat lulus MPPL? Ada juga yang gagal MPPL. Kan? Kenapa MPPL kita boleh kejar, DC tak boleh nak kejar? Itu cerita dia. Bukan nak marah tuan-tuan, bukan nak marah. Ini nasihat. Sebab saya sedih, kami sedih. Saya Cik Rizal pun rasa sedih juga. Siapa-siapa nanti bila pergi asyik-asyik, bangsa asyik. Bangsa asyik. Kita ni macam tak ada perasaan. Kan? Ambillah peluang. Kalau ada peluang, kita tak rebut. Yang muda, yang nak pencen, jangan nak pencen dekat-dekat tu. Jangan dah muda ni, masih ada peluang. Biar kita pencen dalam keadaan kita sebagai minum. Bukan nak bangga, bukan nak riak, tidak. Tapi kita nak sesuatu kepuasan dalam kita punya kualiti pendidikan kita. Itu yang kita nak. Okey. Baik. Lepas itu tuan-tuan, daripada 44 ke 48. 44 ke 48, berapa tahun Cik Rizal? Dia punya syarat? 3 tahun kan? Maknanya tuan-tuan dah 3 tahun di grade 44. Macam tadi jugalah. Baru boleh mohon ke grade 48. Tunggu habis 3 tahun. Masuk tahun keempat, 44, mohon lagi. Katalah ditakdirkan rezeki tuan-tuan lagi sekali. Kadang-kadang rezeki ni datang, ya nak lahir ke, macam lah kan. Allah nak bagi rezeki. Tahun keempat tuan-tuan ni, jimat lagi 3 tahun. Jadi yang 41 dah jimat 3 tahun, 41 ke 44 dah jimat 3 tahun, 44 ke 48 pun dah jimat 4 tahun. 3 tahun. Dah 6 tahun tuan-tuan jimat. Kira dia bandingkan dengan TBBK. Dan base berasaskan kecemerlangan. Tahu? Gaji dah kejap, dah lebih jauh daripada orang yang biasa tadi. Guru biasa tadi. Murid kita cemerlang tapi kita dah apa-apa. Alah, murid aku cemerlang tapi tak apalah, Allah balas. Memanglah betul Allah akan balas ganjaran kepada kita. Tapi kita dah ada peluang ni tuan-tuan. Peluang di dunia ni. Kita dah ada dah. Kita tak nak rebut. Itu masalahnya. Kalau kita rebut, boleh buat tukar kereta ke apa tu. Okey, lepas itu 48 ke 52 berapa Cik Rizal? Berapa tahun lepas? Dia 2 tahun. Lepas 2 tahun tuan-tuan 44,
48 ke 52, tahun yang ketiga baru tuan-tuan boleh mohon. Gimana lagi? Faham? Tapi penilaian tu saya bagi ingat tuan-tuan awal-awal. Penilaian dia makin lama makin ketat. 1 tahun. Sampai ke 52 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun dalam grade tu, lepas tu tahun kedua tu dah boleh mohon. 48 ke 52 1 tahun berada dalam grade 48, tahun yang kedua dah boleh mohon. Cepat lagi. Tapi yang muda-muda ni untung. Kita yang dah tua ni, bukan tua lah, maknanya makin muda, tak ada apa untung. Dia kita punya apa ni, skim perkhidmatan ni memang sentiasa menguntungkan orang yang baru. Dulu kan masa kita dapat mula SSP, rugi orang yang lama-lama dulu yang sebelum SSP kan. Dia kata untunglah korang muda-muda dah buat 50 sebulan. Gaji keluar mantap 350. Saya merasa setahun. Gaji 390 sebulan, AKA allowance hemat awal RM40. Campur dua-dua, allowance dengan gaji tadi RM435. Nak beli kereta, nak beli rumah dengan duit banyak tu. Itu yang naik motor, naik basikal ada dulu masa tu. Tapi sekarang, masa lepas tu tukar skim gaji, ada SSB, lepas tu SSM dan sebagainya. Jadi bila setiap kali berlaku perubahan gaji akan menguntungkan orang-orang yang baru. Kebiasaannya. Sebab itu macam wujudnya kejawatan ini yang untung orang-orang yang baru. Dulu mana ada DC. Kan? Ada ibu pakar pun bukan semua orang boleh mohon. Betul-betul pakar sangat baru boleh mohon. Kan? Lepas tu sekarang ni dia buka banyak peluang untuk DC. Okey. Baik. Kemudian 52 ke 54 berapa tahun? Sama juga kan? 1 tahun di 52. Lepas tu tahun kedua tuan-tuan terus masuk ke mohon untuk ke 54. 54 ke jusa ataupun grade hasil tahun juga kan? Sama juga. Jadi maknanya setiap tahun, setiap grade tu tuan-tuan dah cut dia punya dah potong dia punya tempoh grade yang tuan-tuan sandang. Jawatan hakiki. Dia jawatan hakiki kan? Dia jawatan hakiki. 10 tahun. Kalau umur 25, 40 tahun. Jadi kalau berapa saya berapa tahun? 40 tahun. Umur 40 tahun dah sampai C. 10 tahun je. Daripada 25 tahun tadi tuan-tuan. Tengok ni, kalau betul lah kalau di tempat tuan-tuan ni. Tapi biasanya jangan berlaku gitu. Tapi kita ambil, kalau tahun ni tak dapat, tahun depan cuba lagi. Cuba lagi. Mungkin bukan rezeki kita pada cerita tu. Tapi kalau rezeki tuan-tuan setiap kali mohon tiap kali dapat, nombor 1. Tapi yang penting sumbangan tuan-tuan tu yang penting. Pengetua suruh buat ini, tuan-tuan, okey bos. Pengetua kata buat macam ni. Alah bos, anak sakit pula gitu. Bos pun lah. Macam mana apa lagi. Yang penting bos kita, pengetua kita kena sokong tuan-tuan. Kena jangan bodek, jangan ampu bos. Kena tunjuk kerja ikhlas. Itu yang penting. Sekarang ni budaya bodek terlalu banyak. Kalau budaya mengaku banyak. Tuan-tuan buat kerja ikhlas, insya-Allah tuan-tuan akan dapat. Tapi kalau niat tu tak betul, tak akan dapat. Tapi penting kerja ikhlas lah tuan-tuan kerja kan. Okey, itu laluannya. Jadi maknanya daripada 25 tahun tempoh TPPK tadi untuk sampai ke 54, ini 10 tahun boleh sampai kepada grade hasil. Tak apalah, mungkin 10 tahun tu 15 ya? 15 bukan 10, 15 tahun. 10 tahun. Tapi katalah tak dapat 15 tahun pun, katalah ada tahun ni kita gagal, permohonan kita gagal, syarat tak cukup ataupun kita tak cukup dari segi skor yang mencapai, katalah daripada 15 kita 18 tahun kita dapat grade hasil. Okey dah. Ataupun 20 tahun, daripada 25 tahun baru dapat grade 54. Tapi yang penting mohon setiap kali tuan-tuan layak untuk memohon. Saya sudah berkali-kali lah, dan sepanjang saya bercakap tadi sampai sekarang saya ulang perkataan yang sama, mohon. Itu yang saya harapkan daripada tuan-tuan ya. Okey.
Nanti kalau harap tak 2-3 tahun lagi sebelum saya pencet, saya nak sekolah ni, smart camp ni. Ramailah dah tahun tu ramai yang melahirkan guru cemerlang. Tidak pernah saya dengan Cik Rizal datang, Cik Zaidi jemput kami 2 year. Tapi tuan-tuan tak nak sambut cabaran. Okay, next. Ini dia. Ini yang saya kata tadi. Laluan-laluan. Bagaimana kita boleh fast track, kita boleh laluan pintas. Daripada 25 tahun, kita kalau guna apa ni, TBBK tadi. Dan TBBK, saya betul. TBBK kepada time base guru cemerlang tadi. Tahu beza dia tuan-tuan. Ini kami datang untuk offer tuan-tuan. Offer untuk menawarkan diri. Bila tuan-tuan mohon, kami seronok ni apa tuan-tuan? Boleh pergi sekolah kan, tuan-tuan datang. Orang ini juga lah yang datang menilai pun. Orang lain. Kalau tuan-tuan option saya ni RBT. Cik Rizal RBT juga. Ataupun Cik Rizal pun tengok TMK. Jadi Cik Rizal lah yang akan tengok option. Dia biasanya seorang daripada nazir yang menilai itu adalah nazir yang option tuan-tuan. Seorang lagi dia bebas. Biasanya begitulah. Tapi itu bergantung kepada arahan daripada Putrajaya, siapa yang nak diletakkan sebagai penilai. Tuan-tuan jangan fikir nazir ni macam malaikat. Nazir ni pun pukul juga perangai dia. Sama je kita manusia. Jangan, kadang-kadang kita rasa macam-macam. Kita nazir tu dari yang jawapan tadi, nazir pula yang menilai. Jadi fikiran tu jadi berkecamuk. Jadi itu yang tak nak mohon. Lagi satu orang Cina. Kalau cikgu Cina, dia punya file kalau kita datang tu betul-betul mengalahkan kalau sekolah, kalau cikgu sekolah yang Melayu ni, file panitia pun kadang-kadang tak banyak. Kadang-kadang kalau ada calon guru cemerlang sekolah Cina, file dia sendiri saja pun dah banyak. Macam mana kita nak bayangkan panitia dia? Dia punya dokumentasi banyak. Tapi janganlah pula saya cakap macam ni, tuan-tuan pun alah, tak kena file banyak tu. Bukan, maksudnya kerja kita tu ada satu sistem yang kalau kami datang, okey cikgu apa nama tu? Cikgu Amir, saya nak tengok file apa ni, cikgu ketua panitia ke? Okey, katalah cikgu ketua panitia, saya ketua panitia. Minta file panitia, datang bawa ke panitia. Okey, kalau bukan file panitia, ada tak dokumen-dokumen yang boleh saya tengok dalam tengok dia punya apa ni, prestasi pencapaian akademik murid untuk tingkatan 1 hingga tingkatan 5 yang cikgu ajar? Tunjukkanlah benda tu ada. Itu contohlah contoh. Apa sumbang program projek inovasi yang cikgu buat untuk kecemerlangan murid? Saya buat macam ni contohnya. Mengajar siapa? Fizik. Hafiz. Okey, contoh Hafiz. Macam mana nak memudahkan budak mengingat, menghafal, kan? Ada pendekatan tersendiri yang cikgu Amir buat, Ustaz Amir buat. Mungkin boleh diperkenalkan, boleh diterangkan kepada pihak penilai. Tak boleh buat. Sebab itu kerja kita. Kita buat dan kita buat boleh menjadi kongsi kepada orang lain, boleh ditunjukkan kepada pihak penilai. Ini kehebatan satu daripada kelainan yang boleh dikongsi. Jadi mana? 41, tak lama lagi dah 44. Tunggu 8 tahun, tak sempat tunggu 8 tahun. 5 tahun dah dapat 44. Sekejap je tuan-tuan kan? Betul. Baik. Ini kelebihan lah. Kelebihan antara laluan yang cemerlang dengan yang biasa-biasa. Baik, maknanya kalau kita setara DBDK tu, dia lambat lah. Okay, next. Ni. Kan? Okey, baik. Kita tengok syarat dia. Ini tuan-tuan ambil perhatian ambil maklum. Ambil perhatian serius. Syarat umum. Yang pertama, tuan-tuan mesti disahkan dalam jawatan. Pastinya 3 tahun dah sah jawatan. Jarang kita jumpa tuan-tuan yang guru yang tak disahkan dalam jawatan dalam tempoh 3 tahun. Sekarang syarat tempoh untuk sah jawatan berapa tahun tuan-tuan? Setahun ke 3 tahun ya? Kan? Setahun ke 3 tahun ke 3 tahun? Kan cukup 3 tahun. Setahun kan? Setahun dah boleh sahkan jawatan. Dulu pada satu ketika mesti 3 tahun. Cukup 3 tahun baru boleh sah. Sekarang dah luah balik pada asal 1 ke 3 tahun.
Jadi kena ni lah, kena ikutlah cakap betul. Ada tak di kalangan tuan-tuan yang belum disahkan ada tak? Rasa tak ada kot. Ada soal. Poetry berapa? Poetry memang ni kan. Dia tak dia berlatih. Dia pun tak keadaan. Kemudian yang kedua, dilantik atau dinaikkan pangkat ke grade semasa. Calon yang sedang memangku tidak layak. Kalau tuan-tuan memangku jawatan tu tak layak lah. Kemudian wajaran langkah PPPP, penilaian bersepadu pegawai perkhidmatan pendidikan tuan-tuan sekurang-kurangnya 80%. Kalau daripada 3 tahun tu 1 tahun kata dapat 79.9. Lupakan dia lah. Tapi saya rasa pengetua ni markah tinggi kot. Tuan-tuan, tinggi kan? Tinggi. Ada tak di kalangan tuan-tuan dapat bawah 80? Ada? Rasa tak ada pun. Ada? Siapa? Tak ada? Okey. 80% ke atas. Kalau dah 90 lebih lagi bagus. Okey. 3 tahun terakhir. Maknanya kalau tuan-tuan mohon untuk tahun ini, 3 tahun yang sebelum ni mesti markahnya tak boleh kurang 80%. Itu syarat yang wajib. Kemudian bebas daripada tindakan tertentu. Ada surat aduan yang perlu ada kena kes siasatan, itu tak payahlah tuan-tuan. Ada kes yang melibatkan soal tata tertib, tindakan tertentu, maknanya tak layak. Kemudian telah mengemukakan pengisytiharan harta dalam tempoh 5 tahun. Kalau tuan-tuan dalam tempoh 5 tahun dapat isytihar harta, okey. Lepas tu katakan tuan-tuan ada perubahan dari segi aset, ada beli kereta baru ke, kena cepat-cepat kemaskini tuan-tuan punya pengisytiharan harta. Kemudian lulus tapisan keutuhan SPRM. Ini kontinuan. Walaupun sama ada tuan-tuan pernah disabit ke dengan tuduhan ke ataupun tidak, kena ada lulus tapisan SPRM. Diperakui oleh ketua jabatan. Ini yang paling penting. Kalau pengetua tak peraku, maknanya tuan-tuan tak layak. Kadang-kadang ada kami jumpa pengetua, pemohon ni tadi hantar permohonan. Surat perakuan daripada pengetua dia hantar kemudian. Dia tak nak hantar bersama. Dia tak nak hantar bersama, dia hantar kemudian. Dalam surat tu dia bersiap dengan sila disulit. Dia tak sokong. Orang disokong. Tapi surat daripada perakuan pengetua tak sokong. Kau boleh buat begitu. Dan pernah jumpa masa di Sabah dulu. Semacam tu. Pengetua tu tak minat dengan guru ini dan dia mohon guru sebelah sebab dari pengetua tak nak mengecewakan, dia pun layan dia tu. Tapi hakikatnya pengetua tak nak sokong. Pun ada tu. Ada yang dia tengah-tengah bagi tahu tak sokong pun ada. Awal-awal masa isi borang pun ada. Tapi rasanya di sini kalau kami dijemput datang ke sekolah ini, maknanya pengetua memang mengalu-alukan tuan-tuan mohon. Dan saya yakin pengetua Encik Nasaruddin memang mengharapkan tuan-tuan mohon dan lebih ramai guru cemerlang ada di sekolah ini. Kalau tidak, apa kami datang kan? Encik Nasaruddin tak ada masalah. Saya rasa, saya yakin sekolah ni tak ada masalah. Saya cakap ni sekolah lain tuan-tuan. Bebas daripada senarai peminjam tegar, pinjaman pendidikan institusi, tabung pendidikan, LBGE. Bukan LGBT, LBGE. LBGE ni apa ni? Lembaga. Ini jadi maknanya tuan-tuan tak ada kes berhutang. Kes yang melibatkan sabit dengan masalah hutang yang boleh menyebabkan tuan-tuan muflis, tak bayar hutang, sorry. Okey, ini syarat umum. Next. Kemudian syarat khusus untuk DG 32 dan DG 44. Maknanya tuan-tuan DG 29 mohon kepada DG 32, 41 ke 44, 4 tahun dalam grade DG 29 atau 41 pada 1 Januari. Okey. Kemudian DG 34
dan 48, maknanya daripada DG 32 ke 34, 44 ke 48, 3 tahun dalam grade DG 44, 1 Januari untuk calon 34, boleh memohon setelah naik pangkat 32. Ini saya rasa 34, 32 ni sekolah tak ada kot. Okay, kemudian DG 52 daripada 48 ke 52, 2 tahun dalam grade DG 48. 2 tahun. Okay. Pada 1 Januari untuk calon DG 38 boleh memohon setelah naik pangkat ke 34. Yang 30. Kemudian 54, 1 tahun dalam grade 52 pada 1 Januari. Pada tuan-tuan dah 1 tahun di grade 52, jadi tahun yang kedua tuan-tuan terus mohon untuk DG 54. Dan grade HASI pun sama, 1 tahun dalam grade 54 pada 1 Januari. Tahun yang kedua tu mohon untuk grade HASI. Okay, next. Seperti saya katakan tadi, saya refresh balik semua. Kaedah penilaian dia, yang pertama kita ada temakan dokumen yang kita ambil ikut jam. Temakan dokumen, lepas tu ada sesi pembentangan. Pembentangan tu tuan-tuan terangkanlah sedikit tentang apa. Kita ada tempoh dia 10 minit lah. Tempoh dah 40 minit. 10 minit pun tempoh untuk membentang. Pengalaman mengajar dan sebagainya, apa-apa yang berkaitan dengan tugas tuan-tuan. Kemudian pemerhatian dan temu bual. Temu bual ni bukan kita temu bual dengan calon. Kita temu bual dengan pentadbir. Minta respon pentadbir ni. Macam mana pandangan pihak pentadbir terhadap calon GC di sekolah tersebut. Lepas tu kita pergi pula kepada guru-guru. Lepas tu kita ambil berapa orang murid yang belajar di dalam kelas guru berkenaan. Dan juga kalangan AKP. Dan kalau ada ibu apa lah, tapi biasanya ibu apa tak terlibat. Dan AKP pun kita ambil seorang dua untuk kita temu bual. Kalau rata-rata yang kita temu bual tu memberi respon yang positif, ada harapan lah. Okay? Selain daripada dokumen tadi. Tapi kalau dia kata, oh ini tak boleh jadi. Tuan, something sekolah ni. Contoh di something sekolah. Tak boleh. Tapi sekolah biasa cikgu-cikgu okey kan. Dapat sekolah agama tak ada masalah. Tapi ada sekolah untuk cikgu yang mohon tadi, dia hubungan dia dengan rakan bermasalah. Itu pun boleh menjadi penilaian. Kemudian PDP. Pencerahan PDP itu berkena cemerlang. Maknanya tuan-tuan bila dicerah, dari segi persediaannya, dari segi perancangannya, kemudian dari segi kawalan kelasnya, dari segi penilaiannya, dari segi pelibatan murid di dalam kelas tu berarti kita teman murid tadi masa penilaian jalan tadi memberikan respon. Dia komunikasi itu berbagai kala. Jangan cikgu seorang cakap one show, seorang cakap dia sampai habis penilaian belakang tu sampai situ. Kalau tuan-tuan nak tengok, nak tahu tuan-tuan berkesan tak berkesan mengajar. Kalau saya yang mencerah, kalau mata saya segar, saya ni cepat mengantuk. Kalau bosan tu mengantuk. Pada tu bosan lah tu pengajaran cikgu. Tapi kalau saya tengok interesting ada punya cara mengajar tu, sampai saya penat tu rasa tak penat. Itu ada setengah-setengah cikgu jadi lagi satu suara, kerana suara kita pun penting. Kena jelas, kena kuat. Jangan sampaikan tak tahu, tak dengar apa benda dia cakap. Sampai sudah tak tahu apa. Jadi tuan-tuan kena mahirkan dari segi ni. Sebab itu kita ada penilaian ke diri, kita ada pencerapan di sekolah. Patutnya di situlah peranan pihak pentadbir yang mencerap tadi dapat memberi bimbingan kepada guru supaya lebih yakin dari segi kualiti PDP yang diajar di dalam belajar. Yes. Tapi saya rasa saya yakin tuan-tuan okey. Baik, let's. Okay. Yang selalu timbul semasa permohonan tidak lengkap. Ada maklumat tak diisi,
ada dokumen yang patut disertakan tak disertakan. Contohnya apa ni, markah prestasi 3 tahun tu tak disertakan dia punya dokumen dia punya maklumat tu. Ada juga itu antara perkara yang pertama, isu penilaian GCPC. Kemudian yang kedua, penghantaran permohonan tidak mengikut ketetapan, tarikh dah lewat. Patutnya hantar ke Putrajaya, dia hantar ke tempat lain. Itu boleh jadi berlaku begitu. Jadi kita tengoklah dia punya arahan ke mana borang permohonan ni perlu dihantar. Betul. Itu boleh berlaku. Sesi PDP tidak capai standard. Tuan-tuan mengajar pun biasa-biasa. Kena kalau mengajar duduk lagi hancur. Betul saya cakap. Kalau tuan-tuan duduk sambil lewa mengajar, bagi kerja dekat murid macam mengajar kelas biasa ataupun ulang kaji, adalah tunjukkan skill kemahiran mengajar cikgu yang sebenar. Biar dia, sebab tu dia kena komunikasi itu pelbagai hala. Murid memberi respon. Kalau penyoalan tu bukan cikgu seorang je menyoal, murid akan menyoal cikgu. Kalau boleh sampai ke tahap tu lagi bagus. Lepas tu soalan dia tu bercapah. Okey, daripada soalan tu pergi kepada soalan lain. Okey, siapa nak tanya soalan kepadanya? Itu dalam proses pembentangan dan sebagainya. Kalau boleh wujudkan macam tu, memang dan wujudkan apa ni isu-isu semasa, isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid dalam kita punya PDP. Ini saya bagi tips macam mana kita nak dapatkan PDP yang berkualiti, yang berkesan. Kita mengajar tajuk ini, kita kaitkan dengan, katalah mengajar tahfiz, hafazan. Surah ini, ayat itu berkaitan dengan apa? Kita kaitkan dengan kehidupan harian murid. Lepas tu keluarkan soalan-soalan yang menguji minda murid berdasarkan kepada kehidupan seharian dia. Jangan terikat dengan isi kandungan, jangan terikat dengan apa kita punya syllabus, sukatan pelajaran. Kena di luar kotak juga. Perkara yang di luar kotak tu penting dalam PDP. Kemudian pembentangan yang tidak berkait dengan bidang yang dibawa. Ini banyak kami terima, terutama yang di kalangan calon-calon Melayu. Dia mohon untuk matematik, tapi bila buat pembentangan banyak cerita-cerita hal aktiviti kurikulum. Mentang-mentang kurikulum dia sampai ke peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat antarabangsa, tak ada kena-mengena dengan matematik. Katalah dia aktif dengan permainan bola sepak, jadi pengadil, jadi jurulatih sampai peringkat antarabangsa. Tapi yang dia mohon tu matematik, tak ada kena-mengena. Jadi tuan-tuan kena kaitkan dalam pembentangan tadi dengan bidang tugas, bidang kerja tuan-tuan dalam PDP, bilik dagang. Ini uji melang untuk itu. Jangan cerita, lepas tu cerita pula saya ni pernah bagi ceramah motivasi. Sedangkan kita cakap tentang mata pelajaran sains, motivasi untuk murid-murid kurang OKU macam tu. Mungkin kita ada pendapat pengalaman itu ataupun kita ada buat apa ni, kerja-kerja luar, kerja-kerja kebajikan, itu tak menyumbang kepada bidang tugas kita itu sendiri. Kemudian tidak memenuhi syarat umum dan khusus. Tadi syarat umum tu dan khusus tadi tidak memenuhi. Kadang penampilan pun masa kami datang ada juga di kalangan sebahagian daripada segelintir daripada calon penampilan dia itu tidak begitu sesuai dengan seorang guru. Dan perempuan tu kalau boleh elak dia pakai sandal, kasut lah, pakai kasut. Dia pakai sandal. Okey, kemudian itu dia punya isu lah, antara isu-isu yang berkaitan dengan semasa proses penilaian GCPC. Ada lagi?
Baik. Overview untuk proses permohonan DC. Pertama sekali, tuan-tuan kena sentiasa peka, kena sentiasa ambil maklumat tentang iklan urusan pemangkuan GCPC. Kalau rakan-rakan di sekolah tak dapat maklumat, cuba tanya dengan kawan-kawan lain. Kalau dapat je maklumat, kongsi dengan rakan-rakan yang lain. Jangan kita dapat maklumat, kita simpan, kita diam, supaya orang lain tak mohon. Ilmu ni, maklumat ni, sebagai-bagai ni jangan terikut. Kadang-kadang kita bantu orang lain, Allah bantu kita. Kita mudahkan urusan orang, Allah pun mudahkan urusan kita. Ada orang, ini ada berlaku. Dia mohon DC sampai satu sekolah tak tahu iklan tu dah keluar. Dia seorang yang tahu. Berlaku. Itu. Tapi tuan-tuan janganlah buat kerja macam tu, tuan-tuan. Kalau dapat maklumat ada iklan DC keluar, maklumkan terus kepada kawan-kawan yang lain. Bukan di sekolah ni, orang lain pun tak tahu. Rezeki ni bukan kita yang tentukan. Kadang-kadang kita sebar luas, kita berkongsi maklumat tu pun macam ni, bagus ni saya ni yang slide ni sebenarnya saya buat sebahagian, ada sebahagian lagi daripada negeri lain. Bagus ni bos saya tanya, siapa yang buat? Saya kata saya buat sikit, orang lain buat sikit. Lepas tu dia kata boleh tak saya minta? Ambil lah, saya tak risau. Sebab dia kata ada orang bila dia buat sesuatu bahan, dia tak bagi. Sebab dah aku buat penat-penat nak bagi ke orang lain. Kedekut pula datang pula. Kita ni kalau kita kita banyak bersedekah. Bersedekah ni bukan dalam bentuk duit je, Ustaz kan? Bukan dalam bentuk duit je. Bersedekah dari segi benda-benda yang macam ini pun sebagai satu amal jariah. Kita sebarkan ilmu ni pun satu daripada bekalan kita besok. Selagi maklumat yang saya bagi kepada tuan-tuan ni, tuan-tuan beri kepada orang lain, pahala tu bukan untuk dapatkan kepada tuan-tuan tu, malah kepada kami juga. Dia akan berterusan. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau dapat ada iklan tu nanti, keluar je iklan, siapa-siapa dengan ada iklan dah keluar, tolonglah cepat-cepat wawarkan. Sebab benda ni kami pun kadang-kadang pun tak tahu. Cikgu lebih tahu iklan keluar. Kalau dah kami di mana tu, kami tahu turun nilai ni. Bila datangnya iklan tu kami tak tahu. Kadang-kadang dah nak tutup baru kami tahu. Betul. Iklan ni sebab iklan ni dikeluarkan oleh orang lain. Kadang-kadang kami tahu awal juga. Kalau kami tahu, insya-Allah lah boleh berkongsi dengan cikgu lagi. Kalau tak tahu tu, tuan-tuan bukan kata lebih tahu, tolong maklumkan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, borang permohonan GCPC, kena isi, kena print out, lepas tu isi. Dia basic untuk tahun ni kami tak pasti sama dibuat dalam sistem online ke ataupun offline. Jangan lupa semua offline, isi dan menggunakan tangan lah. Kemudian panduan permohonan DCPC, semua tu ada dalam situ. Penyediaan dokumen permohonan DCPC, tindakan pemohon dan ketua jabatan. Kemudian penyediaan bahan pembentangan. Jadi apa-apa maklumat yang berkaitan dengan permohonan tadi, tuan-tuan kena ikut seperti mana yang ada dalam iklan yang dikeluarkan. Okey, baik, seterusnya. Okey. Baik. Kemudian saya pergi sentuh sikit tentang standard 4 SKPMG 2. Tadi saya bercakap tentang bagaimana kita nak memastikan PDP kita tadi mencapai skor cemerlang. Yang penting perancangan tu mesti ada. Rancangan tu melihat kepada rancangan pelajaran harian dan merujuk kepada rancangan pelajaran tahunan. Apa yang tuan-tuan tulis, yang tuan-tuan rancang, pasti itulah yang tuan-tuan akan mengajar. Jangan tulis lain, rancang lain, tiba-tiba mengajar dia lain. Itu awal-awal lagi dah gagal. Kemudian guru sebagai pengawal, kita tengok pengawal proses, pengawal suasana, ini sebagai ulang kaji sajalah contohnya. Kemudian guru sebagai pembimbing, bagaimana kita membimbing murid. Bukan kita sebagai pengajar, kita sebagai pemudah cara. Bagi satu situasi murid bincang. Itu baru pemudah cara. Bukan kita bercakap macam saya cakap ni, ini guru sebagai seorang pengajar. Macam di pensyarah di seorang dia cakap. Jadi tuan-tuan di dalam bilik ajar, jangan buat kerja macam mana saya buat. Bagi satu kerja, aktiviti, suruh dia ni.
berkomunikasi sama dia. Ada kolaborasi antara kumpulan dengan kumpulan lain. Itu paling penting. Bukan dia berkomunikasi dalam kumpulan saja, malah berkolaborasi dengan kumpulan yang lain. Terutama sewaktu pembentangan tu nanti. Kemudian guru sebagai pendorong minda dan emosi. Satu perkara yang saya nak posting dengan tuan-tuan, jangan kedekut memuji murid. Jangan kedekut memuji murid. Bagus, tepuk tangan, tahniah, ya sayang. Dan sayang ni ungkap jangan berkali-kali. Sekali, dua kali cukup. Kalau lebih daripada dua kali, takut jadi isu. Perkataan sayang, ya sayang. Dan saya sebagainya ada setengah orang dia suka perkataan sayang ni. Saya pun suka bagi pada sayang juga. Tapi jangan diamalkan. Sayang ni boleh sekali dua saja. Dan lain-lain boleh. Bagi penghargaan, bagi pujian, bagi hadiah pun boleh dalam bentuk kata gembira sekali tak betul. Itu kena ada sebab ini di sini selalunya kurang. Saya guru sebagai pendorong emosi dan minda. Bila kita buat soal sesi soal jawab, kita buat dalam bentuk pertandingan. Kemudian kita tak bagi dia punya pujian. Budak tu dah dia jawab, okey bang, okey. Pak, cuba jawab lain soalan jawapan yang lain pula. Yang budak dah jawab betul tadi, kita biarkan macam tu kan. Kena bagi satu pujian, satu penghormatan. Okey, betul ke? Kawan awak jawab tadi, betul cikgu. Okey, tepuk tangan. Tak rasa. Itu satu daripada cara macam mana kita nak menjadi guru sebagai pendorong emosi. Jadi murid pun seronok. Bila dia selalu dipuji, diberi penghargaan, jadi dia seronoklah nak melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan. Ini kurang, antara perkara yang selalu kurang pada PDP pada tahap ini. Kemudian guru sebagai penilai. Penilai ni selalunya guru bertanya seorang diri. Dia banyak dia tanya, kadang-kadang murid tak jawab, dia seorang jawab. Bagi soalan yang murid mampu untuk jawab. Dan soalan itu kena jelas. Jangan tanya soalan yang murid tadi kadang-kadang tak jelas apa soalan sebenarnya cikgu nak tanya. Mudahkan soalan tadi, ayat tu bagi sejelas, ayat tadi bagi mudah supaya dia tahu nak menjawab. Ikut level dia lah. Jangan budak kelas A dengan kelas ujung kita sama soalan dia. Kadang-kadang dia nak memikirkan soalan kita pun dia tak faham. Kat depan ni kadang-kadang dia tak ada masalah. Kan? Itu kena sesuaikan dengan aras tahap kemampuan murid. Okey. Kemudian soalan kita pula macam saya kata tadi, mesti dibalas dengan soalan. Latih murid menyoal. Jangan mengharap menjawab. Bukan setakat dia menjawab, malah dia mengemukakan soalan juga. Okey, ada soalan. Saya nak awak siapa boleh nak tanya soalan. Ataupun ada siapa tak puas hati dengan jawapan yang diberikan oleh kawan awak tadi. Kita nak melahirkan. Yang ini pun kurang berlaku dalam PDP. Selalunya soalan ini berakhir dengan guru tanya, murid jawab. Itu pun kalau murid jawab. Kadang-kadang guru tanya, guru jawab. Ini banyak berlaku. Jadi tuan-tuan ni, sebab tu saya dah siapkan cikgu, bila berlaku penilaian di CBC, jangan sekali-kali berlakon seperti drama. Ada skrip. Soalan dah diberi, soalan diberi dengan jawapan sekali. Yang ini yang menjadikan kita punya PDP jadi kaku. PDP kita tak berkesan. Biar kita tanya secara spontan. Tak ada, murid tadi tak dirancang pun dia punya PDP. Pada kita nak tanya tadi, murid tadi kita tanya, murid tadi boleh jawab berdasarkan kepada soalan kita. Cara ikhlas bukan dibuat-buat. Kadang-kadang kelas tu punyalah baik pada kami. Skrip dah ada disediakan. Murid boleh jawab. Kita nanya, kami tahu kelas mana yang betul-betul bersedia untuk menghadapi kelas seperti biasa dengan kelas yang memang dah dirancang, diatur drama dia. Terutama kelas belakang. Kadang-kadang kelas belakang boleh jawab macam mana kelas depan. Skrip dah disediakan. Tuan-tuan jangan buat kerja macam tu. Tuan-tuan buat, kita tahu murid yang lemah dia takkan jawab macam mana murid yang pandai. Itu nasihat saya tuan-tuan. Kita buat ikut seperti mana yang kita biasa buat dalam study. Kalau kita dah amalkan latih macam saya kata tadi, soalan jangan kita seorang yang tanya. Murid digalakkan untuk bertanya.
Murid digalakkan untuk menjawab. Murid digalakkan untuk bertanya kepada rakan-rakan lain. Kita latihlah dari sekarang. Dia yang masalahnya, kita tak pernah jadikan satu itu sebagai satu budaya kita, amalan kita di dalam diri saja. Akhirnya, bila datang penilaian, kita pun terpaksa berlaku. Semua kelas jadi senyap sunyi. Itu yang cikgu pun mengajar pun sampai nanti di belakang mengantuk tidur. Lepas tu dibayarkan nanti tidur dalam bilik belajar. Sebab kelas bosan. Okey. Baik, ini sekadar sambil-sambil saya terangkan tentang GC ini, saya beri kongsi juga macam mana kita nak dapatkan PDP yang berkesan ini. Jadi sekadar untuk memberi itu juga. Kemudian murid sebagai pembelajar aktif. Maknanya bukan one man show saja. Guru-guru duduk depan, guru duduk depan mengajar. Sekarang budaya talk and talk dah kurang dah. Tapi cikgu banyak cakap. Berhenti seorang cakap. Lepas tu habis bagi latihan, budak buat habis hantar. Jadi tak nampak apa dia punya keseronokan di dalam pengajaran guru tu tadi. Apa keberkesanan daripada pengajaran guru tadi. Jadi maknanya bila yang kelima-lima ni, perancangan dia, pengawalan, pembimbing, pendorong dan penilaian tadi dapat dilaksanakan dengan baik, akhirnya murid sebagai pembelajar aktif dapat diwujudkan dengan suasana yang lebih baik. Dan murid akan berfaktif, respon dan sebagainya. Saya kalau sekolah agama ni sepatutnya guru gunakan peluang yang ada ni untuk mengajar murid tadi dengan lebih baik. Itu. Okay, next. Baik, itu sedikit yang saya sempat berkongsi dengan tuan-tuan untuk petang ini. Kalau tak dapat banyak, saya harapkan adalah kesedaran daripada tuan-tuan betapa pentingnya guru cemerlang ini bukan sekadar untuk mengejar gaji lebih. Dia gaji lebih tau. Gaji kita akan naik 44 ke 48 paling banyak kenaikan gaji. Betul tak? Kan dia 41, 44 tak banyak, 44 ke 48. Perbezaan dia banyak, 1000. Kalau masa saya kat Sabah 1200 perbezaan dia. Satu bulan. Lepas tu kena tunggakan. Saya masa tu saya dapat tunggakan 10 bulan. Sebab dia gaji ada masalah kat sana. Tak banyak. Tu saya kata, kalau dari segi imbuhan gaji lah. Kalau nak segi kepuasan, keseronokan, kita rasa kita ada motivasi dengan kerja kita, ini satu daripada peluang. Satu lagi untuk mengelakkan nak menjadi pentadbir. Itu pun satu cara. Kalau tuan-tuan tak bahasan ada pentadbir, tak nak pening kepala jadi seorang pentadbir, ini satu cara. Tapi bila dah sampai katalah 41, 44 tuan-tuan GC. 44 ke 48 tuan-tuan start kat situ tak ada ambil mohon GC. Kemungkinan tuan-tuan boleh dilantik semula untuk jadi pentadbir. Boleh tak? Boleh kan? Sebab tuan-tuan bukan lagi GC pada ketika itu. Bila terputus sahaja satu kali jawatan tuan-tuan tak ada GC, tuan-tuan boleh dilantik oleh PPD untuk jawatan-jawatan pentadbiran. Ini saya nak bagi tahu tuan-tuan kena ingat. Jadi saya datang sebab saya tuan-tuan datang menjemput kami untuk menyampaikan maklumat tentang GC. Jadi saya cakap tentang GC. Saya nak ketepikan jawatan tentang pentadbiran tadi. Kalau tuan-tuan pergi menghadiri MPPL, ceritanya macam mana jadi seorang pentadbir. Jadi sekarang ni tuan-tuan kalau datang untuk fokus untuk kepada GC, inilah cerita dia. Okey? Baik, ada soalan sebelum saya okey. Saya guru praktikal. Soalan saya, betul lah lepas habis tempoh praktikal, insyaAllah saya disediakan sekolah. Okay. Kemudian saya berhasrat untuk sambung master. Tak ada keluar daripada HLT ke sebagainya kan. Apa pendapat tuan? Adakah sambung master ni ada kesan dalam kenaikan gaji? Kalau tak ada, apa kelebihan yang kalau saya boleh bersambung master? Kemudian, mana yang lebih baik? Saya ambil keputusan untuk sambung belajar, master PhD dan sebagainya, ataupun saya fokus kepada kenaikan GC dan untuk Baiklah.
Itu saya kata tadi, kita ni sebagai individu lah, sebagai guru kan, kita kena ada satu hala tuju. Kalau kita matlamat kita nak mengejarkan jawatan, contoh saya ni cerita cemerlang ni jawatan kan, sambung belajar tu pun satu hala tuju juga. Kalau cikgu rasa nak menyambung pelajaran, tak kira lah sama ada sepenuh masa ke ataupun sebagai separuh masa ke, itu hak cikgu. Sama ada yang mana lebih baik, sama ada sambung belajar ke atau mengejar macam saya cerita hari ini, itu hak cikgu. Tak ada siapa yang boleh nak menghalang. Itu kita punya ni lah, kita punya cita-cita. Ada kebaikan kalau cikgu meneruskan cita-cita untuk sambung belajar, tak ada masalah. Katalah cikgu dapat 10 masa master dalam bidang pendidikan atau bidang apa sekalipun, itu baik untuk cikgu. Untuk GC, kalau cikgu dah diserapkan dalam perkhidmatan pendidikan, okey, cukup 3 tahun lepas saya berkhidmat. Lepas tu tahun keempat, cikgu mohon GC. Itu yang saya cerita tadi. Kan? Itu yang saya cerita tadi untuk GC. Tapi kalau masuk nak sambung belajar, itu dah cerita lain. Itu hak cikgu untuk sambung belajar, tak ada masalah. Jadi kadang-kadang manusia ni, orang ada masing-masing punya cara untuk memuaskan keperluan dia, kehendak dia. Jadi tak ada masalah. Saya tak kata cikgu punya perancangan tu salah. Betul bagi cikgu. Kalau cikgu rasa belajar tu baik untuk masa depan cikgu. Kalau cikgu rasa untuk belajar ni tu utamakan dulu GC dulu, lepas tu baru fikir soal belajar, itu pun hak cikgu. Kenapa? Mana-mana tu pun boleh. Jadi masa tu dia tak mempengaruhi. Tidak. Okey, next. Ada soalan lain, tuan-tuan? Faham semua? Cikgu tadi tak ada? Okey, kalau tak ada, masa pun dah berlarut dah ni, dah lewat ni. Saya pun lepas ni nak balik ke Kajang. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Rizal, ada tambah? Ada. Okey, jadi terima kasihlah Tuan Ketua, Cik Nasaruddin dan Cik Zaidi dan Barisan Penolong Kanan yang lain serta guru-guru yang saya kasihi. Jadi saya mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang apa yang saya sampaikan ni, saya ni cakap memang kuat. Tapi maksud saya tu, tujuan saya ni hanya satu saja, untuk memastikan tuan-tuan menjadi seorang yang cemerlang. Sebagai seorang guru ataupun dalam kehidupan kita tidak fikir mengejar kecemerlangan. Cemerlang bukan setakat guru, cemerlang seorang raja seorang. Kau ingat? Katakan dia mengajar bukan subjek magic. Okey, soalan baik tu. Saya tahu. So apa syarat dia? Dia mengajar subjek selain magic. Okey. Maksudnya dia option lain, mengajar lain. Okey. Baik. Boleh tak kalau tuan-tuan option tuan-tuan matematik, tapi mohon untuk mata pelajaran lain yang cikgu dah mengajar lebih daripada 3 tahun? Boleh? Boleh. Boleh. Syaratnya mesti mengajar subjek tu lebih daripada 3 tahun berturut-turut. Boleh. Dia tak semestinya option cikgu. Kan? Saya kena unjukkan Cik Rizal ni sebab kadang-kadang saya takut saya tersilap. Yang betul. Dengan syarat 3 tahun berturut-turut cikgu mesti mengajar subjek itu. Macam contoh anak saya on off kan, saya nasihatkan dia. Dia mengajar di Sarawak. Dia mengajar di Sarawak, sekolah di Serian. Sekolah itu 90% murid Kristian. 2 orang saja dia mengajar murid Islam. Pendidikan Islam. Dia ni bahasa Arab, juga posting pendidikan Islam. Jadi saya cakap dengan dia, Alam mengajar cukup 3 tahun, besok mohon buat tahun keempat GC. Habis subjek bukan bahasa Arab, tak apa. Ambil mata pelajaran yang dia ajar dalam tempoh 3 tahun betul-betul. Kalau bahasa Arab lah. Kalau tuan-tuan mengajar PJ lah, walaupun bukan tuan-tuan PJ, option PJ. Katalah tuan-tuan kena mengajar bahasa Melayu. Tuan-tuan option matematik, tak ada masalah. Yang penting 3 tahun betul-betul tu mesti ada. Jadual waktu mesti ada untuk menunjukkan tuan-tuan mengajar untuk tempoh 3 tahun betul-betul mata pelajaran yang sama. Okey? Ada lagi? Soalan yang bagus tu sebenarnya. Ada lagi? Dah tutup ni. Okey, boleh. Contoh tadi tuan kata dia matematik sudah macam PM kan. Kalau masa PM dia 10, matematik dia bayar.
Masa mengajar pula, bilangan masa mengajar. Boleh dia tak kira katalah option tu lebih banyak daripada mata pelajaran yang dimohon kan. Gitu. Tak ada masalah. Yang penting tu saya kata syarat dia mesti 3 tahun dulu. Kata dia nak jadi guru cemerlang bagi mata pelajaran yang option dia. Walaupun yang bukan option tu dia mengajar tak banyak dibanding dengan ni yang option. Tak ada masalah. 3 tahun lah. Tapi yang penting cikgu bukan mata pelajaran yang cikgu ajar tu. Yang penting inovasi, saya cakap tadi inovasi. Apa berkelebihan cikgu bila mengajar ni yang boleh meningkatkan prestasi murid tadi. Kata subjek tu tadi ada tajuk yang kritikal yang cikgu boleh nak tonjolkan, yang boleh nak ceritakan kepada saya, kepada kami dan juga rakan-rakan yang lain. Oh, rupanya nak memberikan mudah murid faham, mudah murid menjawab soalan. Ini kaedah dia. Itu yang kita nak tengok. Inovasi ni tak kira mengajar ke, apa-apalah yang berkaitan dengan bidang yang cikgu mohon tadi. Contoh PJ kan, PJ ada juga kemahiran yang susah murid nak buat. Kita mungkin ada satu inovasi macam mana memudahkan. Contoh mata pelajaran teknikal, macam yang menggaji dan sebagainya. Kadang-kadang ada kerja yang susah murid nak buat. Macam mana kita nak mudahkan murid supaya dia boleh buat dengan mudah. Satu ni inovasi. Okey, ada lagi? Baik, kalau tak ada, saya berhenti sampai setakat ini saja. Dan saya mohon ampun dan maaf. Saya dengan Cik Rizal mohon ampun dan maaf sekiranya ada kata-kata saya yang menyentuh dan menyinggung perasaan tuan-tuan. Saya mohon dan mohon saya mengharapkanlah satu hari nanti sekolah ini akan melahirkan ramai guru cemerlang. Antara sekolah yang mempunyai bilangan guru cemerlang yang ramai lah. Itu harapan kami. Yang nak pencen tu teruskanlah pencen tamat sampai garisan tamat juga. Okey, itu saja pertemuan kita pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Raizat bin Ruslan atas taklimat yang sungguh jelas berkaitan laluan guru cemerlang sebentar itu tadi. Mudah-mudahan dengan ilmu yang diperolehi dalam program hari ini dapat diselitkan dalam minda kita demi kebaikan bersama dan